تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dalam ayat ni bincang tentang bagaimana berkat berlaku. Satu, kena faham, istilah berkat tidak ada pada agama selain pada Islam. Istilah berkat tidak ada pada agama selain Islam. Istilah berkat ni hanya ada pada Islam. Bila sebut berkat, orang putih tak boleh terjemah. Bahasa Inggeris tak ada makna berkat. Satu. Yang kedua, berkat yang tepat makna berkat ialah sesuatu yang menguntungkan akhirat. Sesuatu yang menguntungkan akhirat. Jadi berkat bukan pada makna kita buat sesuatu tu jadi saja, bukan. Tapi mestilah sesuatu yang menguntungkan akhirat kita. Kita beri contoh. Contoh, orang ni dia berniaga. Niaga dia jadi. Dia sebut, "Hani berkat saya." Tapi dalam perniagaan dia tu, dia sendiri pun kalau muhasabah memaklumi, semayang tak ada, mengaji tak ada belaka, dan telajak belaka. Tapi semua kata, ni tanya dia kenapa perniagaanmu jadi ni? Berkat. Sebut berkat. Tapi adakah berkat yang dimaksudkan oleh agama? Tak. Berkat yang dimaksud oleh agama mesti menguntungkan akhirat. Itu kena faham. Dua. Nombor tiga, berkat adalah sifat bagi Allah. Sebab itu tabarakallah. Berkat adalah sifat bagi Allah. Sebab Allah mengisbatkan nama dia dengan berkat. Tabarakallahu, fa'al kepada tabaraka. Bila sifat bagi Allah, mana Allah saja berhak mengisbatkan sesuatu itu berkat. Orang lain tak boleh. Jadi kalau Allah sebut sesuatu itu berkat, maka dia berkat. Allah kata Quran berkat, maka makna Quran tu berkat. Allah kata Mekah ni berkat, makna Mekah ni berkat. Kalau berkat zat makhluk, benar manusia, hanya boleh tuju kepada Nabi Muhammad SAW saja. Dia tak boleh tuju pada orang lain. Kalau pada orang lain,
kena jaga, kena sebut. Mungkin barangkali dulu orang sebut berkat doa, ustaz, berkat amalan. Kalau sandar berkat kepada amalan, lepas tu sambung kepada orang, tak apa. Dia tak boleh direct berkat orang, tak boleh. Tak boleh, berkat orang tak boleh. Hak sabit wahyu, berkat orang ni Nabi je. Sebelum kita nak huraian makna tabarruk, kita kena huraian makna berkat tu, bawa faham. Lepas tu boleh tak sabit berkat. Selain daripada tu, ada satu lagi. Kalau benda tu perintah Allah, boleh. Macam kita kata berkat mengaji, boleh tak? Boleh, sebab mengaji tu perintah Allah. Dan kita boleh mensabitkan melanggar perintah Allah itu menghilangkan keberkatan. Contoh kita kata kerana dosa itu Allah pun menarik taufik. Taufik hilang keberkatan tu Allah tarik taufik untuk buat benda tu. Kerana satu dosa kadang-kadang Allah tarik taufik untuk buat benda tu. Mana tu makna hilang keberkatan lah tu. Tertariknya keberkatan tu punca daripada dosa kita. Mana dosa kadang-kadang boleh menarik keberkatan. Amalan boleh menambah keberkatan. Ngaji tak berkat. Tak bayar yuran, ngaji tak berkat. Hutang boleh. Hutang ni benda amrullah. Tadi Nabi saja berkat Ustaz ni. Tak kata Nabi saja berkat ya. Sebab gini, sebab apa tu wahyu mensabitkan. Sebab tu memang benar zaman sahabat Nabi, hak yang berlaku dalam hadis Nabi ni, bila orang bila Nabi bekas macam kita dah dengar istilah kadang-kadang bila walaupun Nabi dah wafat, orang tabaruk dengan barang-barang bekas Nabi. Itu betul. Tapi benda tu hanya berlaku zaman sahabat tabi'in saja. Sebarang tu mana hilang. Mana makin hilang. Hilang tu takdir hilang tu ada hikmah dia. Masa Nabi tu makna sahabat berkat mati lah maknanya. Betul. Isu ni tak ada masalah. Isu nak mensabitkan Nabi berkat ni memang tak ada polemik dalam mana-mana ahli sunnah, tak ada. Dia tak ada isu. Baiklah, cara kita nak dapat berkat daripada Nabi tu selain ni kalau zat alik lah dia kan Nabi wafat dah. Amalan dia lah. Amalan dia ajar tu lah. Dan ni amalan dia lah. Hak segala dia perintah tu mau keberkatan. Hak dia tinggal kita tu. Okey, ada tinggal isu tu. Sekarang ni amalan. Berkat amalan. Boleh. Sebab tu kalau kita sakit, ni malam dia beritahu kita sakit. Lepas tu ada orang ziarah kita. Siapa ziarah kita tu, ziarah sakit ni amrullah tak? Perintah Allah tak? Mana kita boleh ambil apa tu, minta dia buat ruqyah kepada kita. Siapa pun mari rumah kita minum air tu boleh. Tapi kena minum selalu lah. Sebab dia datang ziarah kita tu amrullah. Bila kita sabit ruqyah kepada amrullah, dia mari rumah kita tu, kita boleh minta dia buat air tawar. Dia kata berkat dia dah. Tak, berkat dia amrullah tu. Maka kita minum selalu. Bukan simpan. Amalan tak apa. Sanda ke amalan tak apa. Jadi kalau dia buat air rumah dia buat kita boleh tak? Dia mari macam mana? Ni dia mari ziarah kita rumah kita. Hak bimbangnya, kalau dia mari rumah kita, tak nampak unsur kebergantungan. Tapi kalau kita pergi rumah dia ada something tak? Dia akan ada unsur pergantungan. Dia beza sikit kalau siapa-siapa mari rumah kita. Tapi kalau kita cari dia lain. Isu dia beza nak kita cari dia dengan dia mari rumah kita. Jadi kalau dia mari rumah dia bawa air ada botol rumah kita supaya dia lama-lama dia jadi masalah lah betul. Dia jadi tak comel. Dia maknanya buat selalu, minum selalu. Hak jenis simpan-simpan ni tak comel. Dia jadi macam pergantungan. Tak masa kita pergi ziarah dia berkata
Dia tak tahu lah, kita minta. Orang yang tahu ni tak dia tak tahu. Ha? Baca doa. Apa dia? Kita? Orang sakit. Doa tak apa. Ni istilah doa tu tak masalah. Isu yang tadi, I tahu ni. Dia terseru ai tahu. Tak apa. Doa ni tak minta pun kita kena doa. Orang sakit ni. Tak apa. Tu doa tak apa. Dia sudut apa yang jadi yang masalahnya ni isu I tahu ni kena faham lah. Jadi hak ustaz naknya tak boleh tangguh lah hak betulnya. Memang tak boleh tangguh dia ruqyah ni jadi Baca situ minum saja. dia selalu on the spot. Itu sebenarnya sebab ruqyah ni 24 jam kan. Semua Nabi 24 jam. Esok baca pula, esok baca pula. Mana waktu dia bersifat kekal. Sebab apa hikmah dia? Apa hikmah ruqyah ni? Apa tu kita buat minum on the spot, lepas tu kita tak boleh lama-lama. Nanti dia akan jadi apa? Satu, dia akan jadi pergantungan. Dua, manipulasi. Orang jual, lama-lama jadi jual. Lama jadi orang ambil kesempatan. Dia isu lah ni, siapa yang dia dapati jual air ruqyah, yakin boleh denda 2,000 lah ni. Dia jadi masalah, jadi takut jadi orang buat bisnes. Dia memang benda-benda lagu tu memang tak boleh. Ha? Mac je boleh. Tak lah. Dia sebenarnya gini, kalau kita yakin akidah seorang, tak salah kita ambil air tawar dia. Masalahnya kita tak tahu akidah dia lagu mana. Habis mana air tawar ni dia boleh dua kata. Kalau air tawar jadi boleh boleh, jadi tak boleh boleh, dia bergantung pada orang yang buat tu. Kita harus lanjut dah. Buka tajuk tu. Dah lah lewat dah start dah. Demek dia suka tajuk tu. Walau anna, dan kalaulah sekiranya bahawasanya ahlal qura, penduduk satu negeri, beriman kan? Beriman amrullah tak? Amrullah. Wattaqau, bertakwa. Jadi iman ni makna dia dengar wahyu kata apa, lepas tu percaya, takut. Percaya tu menghasilkan takwa kan? Percaya menghasilkan takwa. Sebenarnya kalimah dua ni boleh jadi kalau semua pekat mengaji makna Quran belaka, jadi takut belaka, perasaan je. Dia bukannya takut dalam bentuk apa tu sebut macam kita faham ayat sebudina tu, wa may taqillah wa may taqillah, tapi tak takwa pun. Dia takwa ni Nabi kata ahwa ha huna. Perasaannya. Perasaan takut. Dengan perasaan takut tu, semua benda-benda yang Allah larang semua dia tinggal belaka. La fatahna alaihi, makna bila amrullah ikut Allah, Allah adakan keadaan ikut kita. Allah buat lagu tu. La fatahna alaihim, benar-benar kami akan buka atas mereka barakatin, keberkatan. Jadi kat sinilah Tuhan nak beritahu segala perintah Allah boleh menghasilkan keberkatan, dan setiap perintah Allah boleh disabitkan keberkatan. Dia berkat ni kes salah faham je. Dia jadi syirik. Syirik fil barakah. Syirik berkat ni, siapa yang bawa pahaman syirik berkat ni menyebabkan masuk neraka tak keluar-keluar kalau dia tak ubah. Dia punah ni kes kejahilan. Tadi ada satu isu kita lama lah, anda tak tahulah negeri mana. Anda maklumlah kalau ada rasa negeri dia kan. Kita lama ni dulu ada satu orang ni meninggal. Orang terkenal lama orang kita ni, masa hak yang kita tanya kita ni, orang yang beritahu kita ni kecil lagi, dia kata dia tua dah, bongkok dah. Tapi jenis dia ni jenis dulu dia ngaji seorang putih, tapi dia sebab dia orang susah kahwin dengan askar, tapi dia mau dia boleh, tapi dia orang kampung banyak style jenis kerja kuat, orang kampung kerja kuat. Tapi dia jenis orang daripada dulu lagi, benar apa dia mikir.
Dia ilmiah dah. Maknanya masa-masa dulu-dulu ni orang duk kecak lagu ni dia jenis tak seterima. Masa dia dah ada orang kata apa? Tak salah pelat-pelat ni. Kita dia kata dulu Ustaz, ada hamba Allah ni meninggal kan. Anak siapa hamba Allah ni tak tahu siapa dia. Dia ada waktu kecil manis putih. Masa dia mandi mayat dia tu ambil air mayat dia belakang. Habis. Ada mayat dia. Masa tu. Tu masa tu. Pernah berlaku. Masa dia budak-budak mula lah tu. Budak-budak lagi dia kata dia pernah tengok satu hamba Allah ni. Kerana mungkin faham makna berkat tu lah. Itu kita kena faham isu ni. Isu arkam. Isu arkam. Apa tak isu arkam? Dulu orang duk faham dulu lah, orang faham kan berkat air liur Ustaz. Bila bekas kita bina dia bina juga. Isu berkat ni dari mana? Isu ni memang sensitif, tapi kita faham. Hanya gini ya kepahaman yang masuk neraka tak keluar-keluar. Simple ya. Sandarkan berkat kepada air liur seseorang. Seseorang tu bukan tidak ada sandara wahyu kata berkat. Lepas tu kita bukan minum dia, kita minum. Kepahaman lagu tu kita kata berkat. Kepahaman lagu ni dia panggil syirik fil barakah, syirik berkat. Sebab dua tadi ana lama dah isu ni. Cuma nak letak lagu mana berkat ni. Lepas ngaji daurah faham. Dan bila wala terus sekali faham selalu. Sebab kita lama dah jadi isu. Macam takut-takut macam tak terima, tapi tengok orang buat berlaku. Dia mikir-mikir kat kita. Jadi kita walaupun tak mengaji Quran lagi, adalah sikit perasaan tu. Kalau benda-benda pelat-pelat ni tak sel lah kita. Jadi berkat ni akidah. Bila akidah mesti ada dalam Quran. Mesti ada dalam Quran. Tapi kalau kepada Nabi yang dilakukan oleh sahabat Nabi, ya, dibenarkan. Itu bukan masalah. Semua orang akui. Cuma masalah orang menjadi masalah tu, yang orang timbul isu bukannya isu tabaruk dengan barang Nabi tu. Orang tak isu tu sekarang ni ialah, adakah barang tu memang benar-benar milik Nabi secara muktamad? Sebab 1400 tahun dah kan. Sebab agama dia tak boleh mungkin. Dia tak boleh mungkin-mungkin. Dia mesti pasti. Kalau waktu sahabat Nabi ni yang pasti dah. Semua orang tahu, semua secara mutawatir ni barang Nabi. Orang tak pertikaian, tak nak sahabat pertikaian. Tak apa, tabaruk dengan barang tu. Sekarang ni terputus dah. Jadi barang kata yakin tak ada dah. Hanya tinggal mungkin saja. Bila mungkin tak boleh. Bila mungkin tak boleh. Dan ada hikmah juga. Tuhan buat barang-barang peninggalan Nabi ni hilang soy. Dan itu sahabat tinggal, hilang. Banyak cerita hilang. Apa hikmah dia? Hikmah dia bimbang kalau makin lama duk kekal, takut orang manipulasi. Masalahnya orang kesempatan orang ni. Agama ni dijaga, Allah jaga sampai hari kiamat. Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi, walakin akan tetapi mereka mendustakan. Jadi mendustakan tu menyebab tertariknya keberkatan. Lalu kami azab mereka dengan disebabkan apa yang dahulu mereka kerjakan. Maka apakah merasa aman? Suatu penduduk negeri itu
ahlul qura ay ya'tiyahum, datang kepada mereka ba'suna, adab kami. Ini taubat ba'sun, bayatan, di waktu malam. Bayatan, di waktu malam. Jadi baitun ni makna bermalam. Bata yabitu, bermalam. Jadi baitun, rumah yang boleh bermalam padanya. Dalam keadaan mereka naimun, mereka tidur nyenyak. Dalam keadaan mereka tidur. Bila waktu sifat azab turun dah, mereka duduk tidur lagi. Azab turun dah, mereka duduk tidur lagi. Bangkit-bangkit tengok alam barzakh dah. tak ada ni boleh jadi. Ataupun mana sedar dulu boleh jadi. Ana baca ayatnya, ana teringat. Tengok ayat ni dulu, ana teringat masa ana kat Bandung. Ana mengaji kat Bandung setahun. Ngaji bahasa Arab. Tengok masa baru berlaku, masa mari itu baru berlaku. Baru berlaku. Dia macam 2004. Patutnya ana mari Bandung tu hari Ahad. Tapi abang tak boleh takut hari Ahad, dia beli Isnin. Entahlah dik. Hari Isnin ada beli takut terbang. Kita pun rasa terkilan juga. Sebab janji kawan, janji kita nak memang hari Ahad, dia hari Isnin. Tapi cerita dia, masa kita pergi dah beli tiket tu, tinggal Kuala Kurau, pergi ke Shah Alam, hari Ahad tu berlaku tsunami. Kan? Kampung kita mati seorang tsunami tu. Tempat Ustaz Nanggi tu. Tak, kampung kita mati seorang. Kampung kita Kuala Kurau kan mati. Kan tsunami ni kan Malaysia kena juga. So, kampung kita seorang mati. Dia waktu air tengah ni tu, dia tengah mancing kat tengah sungai tu. Mati seorang kat Kedah mati kan mana tak? Kedah, lepas tu paling banyak Aceh. Jadi kita pergi sana tu duduk Bandung. Dia tengoklah mana macam jadi macam kat sana tu jadi besar. Jadi macam tumbuh rambut. Hebohlah. Macam-macam lah nak cerita lah tsunami. Tak ada tsunami habis jam masalah. Tapi nak cerita, nak betul masa duduk sana setahun lagi berlaku pula. Satu kampung tu, nama kampung tu hilang. Kampung tu duduk bawah sampah. Sampah buang dekat atas. Waktu masa kat Bandung ni sampah dibuang kat atas bukit. Bawah tu kampung. Tengah malam tu kampung tu hilang. Kena tenggelam oleh sampah. Ni Naimun ni. 200 orang hilang. Tertimbun oleh sampah. Sampah sarak. Musim hujan lebat. Hujan lebat runtuh, mati tengah malam. Pagi-pagi dia tengok dalam sampah dah banyak dah. Tengah tidur tu waktu malam ni, wahum Naimun ni. Tapi kita tak ada lah kata azab Tuhan. Dah semalam kita ngaji Aibrah. Mana mati ni Tuhan boleh buat macam-macam. Dan apakah merasa aman? Awa aminah ahlul qura, penduduk negeri, datang kepada mereka ayyatiyahum ba'suna, adab kami di waktu pagi. Kan pernah berlaku di Filipina kan? Waktu pagi, waktu gempa bumi, satu sekolah tenggelam. Habis mati berlaku dalam sekolah tu di Filipina. Kan waktu gempa bumi kan, satu sekolah tenggelam. Dekat apa tu, dekat Indonesia ada berlaku tu. Satu kampung tenggelam. Gempa bumi tenggelam. Mati dengan orang-orang sekali. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka bermain-main. Bermain-main ni yang dimasukkan ialah tidak mempedulikan wahyu Allah. Tidak mempedulikan wahyu Allah, tu kata bermain-main. Duk main lagi.
Rasa nak dekat dah, duk main lagi. Makna bermain ni lambang kepada kelalaian. Kita kata, ni duk main lagi, rasa dekat dah, duk main lagi. Tak serius. Mana tak serius untuk menghadapi maksud hidup. Kita dalam keadaan tak mengaji, lepas tu sihat, senang, tak ada masalah apa. Itu dipanggil istidraj. Dalam istilah lain, makr Allah. Rencana Allah. Rencana azab. Mana Allah bagi kesenangan, tapi untuk azab. Bagi kesenangan untuk azab. Bagi kesenangan, tapi untuk azab. Sebab kita berkeadaan lupa kepada dia, maka Allah bagi tu, bagi dalam bentuk apa? Bahasa Kelantan, mecot. Bahasa Kelantan. Macam perangkap. Mecot kan? Bagi tapi betul. Istidraj. Istidraj. Bagi tapi berkeadaan murka. Bagi sebab nak macam perangkap. Macam buat perangkap tikus tu. Kan tikus kata bagusnya tuan ni bagi roti. Maksud saja. Biasanya kesalahan yang tidak ada undang-undang yang boleh tangkap dia. Tak ada undang-undang. Macam syirik ni kan, ada undang boleh tangkap. Didapati bersalah kerana syirik, ada. Haji yang tak ada ni memang apa tu paling berat ke esok. Sebab Tuhan buat jenis-jenis yang Tuhan tak bagi apa tu kena dekat dunia, sebab Tuhan nak bagi betul-betul ke akhir esok. Yang jenis-jenis yang tak pernah rasa. Sebab Tuhan tak bagi, sebab Tuhan tengok jenis kesalahan ini tak padan kena azab dunia, kena azab akhirat pun padan. Mana tidak merasa aman dengan makar Allah illal qaumul khas, melainkan kaum yang rugi. Malaikat kaum yang rugi. Apakah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang mewarisi satu bumi, tanah yang telah hancur penduduk dia. Mewarisi satu tanah min ba'di ahliha, setelah hancur penduduknya. Satu kesimpulan, satu pengajaran. Tak ambil pengajaran ke? Bahawa kalau Allah nak hancurkan satu tempat, satu kaum kerana dosa mereka, mudah je bagi Allah. Allau nasya, kalau kami kehendaki, kami boleh muazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi berlaku musibah ni dalam agama kita tidak disebabkan oleh hari, tidak disebabkan oleh bulan, tidak disebabkan oleh zat, tetapi disebabkan oleh dosa. Yang jadi masalah kita, kepahaman kesialan pada hari, pada bulan, pada zat. Tak ada istilah kesialan, punca kesialan ni pada hari, pada bulan, pada zat, tapi pada dosa kita. Dan kami menutup atas hati mereka. Asalnya tawba'ah ni mana sama dengan khatamah.
Wa natba'u ala qulubihim. Kami menutup, mengunci mati hati mereka setelah memberi kesempatan, tapi mereka tidak berubah. Maka 1, 2, 3, 4 kunci mati. Fahum la yas'un. Dan lalu mereka tidak lagi dapat mendengar untuk ibrah. Mendengar untuk ibrah tak boleh dah. Dengar baca Quran tu dengar. Untuk ibrah tak boleh. Nak jadi sedar tak boleh. Dengar boleh. Nak makan dalam dengan terjadi perubahan tak boleh. Bahagian dengar tu boleh lah. Bahagian nak ambil pengajaran tu tak boleh. Tilka, itulah Al-Qura, negeri-negeri. Naqussu, kami kisahkan. Alaika, sebagaimana dia berlaku, macam itulah kami kisahkan kepada engkau. Sebab kalimah naqussu ni makna sama. Sebagaimana yang dia berlaku, macam itulah kami kisahkan kepada engkau. Min ambaiha, dari berita-beritanya. Allah datang dakwah bersama dalil. Allah mendatangkan Nabi bersama dalil. Maka wajib bagi orang yang meneruskan perjuangan Nabi ini datangkan dakwah bersama dalil. Itu metod ajaran yang benar. Dan kalau Allah ajar kita metod dakwah dengan dalil, Nabi pun Allah ajar dakwah dengan dalil, dan Allah wajibkan kita penerus kerja Nabi ini mesti datangkan dakwah bersama dalil, maka munasabahlah wajib atas yang mengaji kena terima dakwah bersama dalil. Kalau dakwah saja tak ada dalil, tak boleh terima. Kalau terima salah. Terima dakwaan dulu. Dalil tak ada, kesalahan. Walaqad ja'atuhum, dan demi sesungguhnya telah datang bersama kamu, bersama mereka, telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinat, bersama dalil, bukti, bil bayyinat. Benar tak Allah kata Nabi datang tanpa bukti? Metod SOP dia kan? Benar tak Allah dakwah tanpa bukti? Tak pernah. Setiap kali dakwah bukti. Nabi pun Allah kata bersama bukti. Dan kita pun setiap dakwaan mesti dengan bukti. Dan orang pun wajib terima dengan bukti. Kalau dah bagi bukti tak terima, barulah berlaku azab air esok. Mana azab, metod azab tu Allah bagi bukti dulu. Mana bukti tak bagi, lepas tu tiba-tiba azab. Tak laku. Bukan lagu tu metod azab. Metod azab ni mesti ada bukti dulu. Mesti datang Nabi dulu. Mesti datang nabok bukti. Mesti ada kitab dulu buat bukti. Lepas tu kita tak terima. Tak terima tu barulah berlaku azab kita. Makna dalam keadaan Nabi datang buat bukti pun Allah kata ke Nabi, Jangan kerjamu sampai saja. Tak boleh nak paksa orang terima. Apatah lagi, tak patut bagi kita yang dakwah saja tahu bukti paksa orang terima. Tak patut. Nabi datang bukti pun sampai saja lah. Sampai saja. Dia tak terima tak apa, sampai saja. Kita jenis kita ni bagi dakwaan tak bukti, paksa orang terima. Tak terima marah. Tak patut. Maka tidaklah adalah bagi mereka yu'minu, beriman. Sekejap. Bukan. Tetapi mereka tidak beriman juga. Fama kanu liyu'minu. Tetapi mereka tidak beriman juga dengan apa yang telah mereka dustakan dari sebelum ini.
yakni kerana pada awalnya mereka mendustakan, sehingga mereka mendustakan lagi setelahnya. Demikianlah Allah menutup hati orang-orang yang ingkar. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah menutup hati orang-orang yang kafir. Begini. Jadi kafir, disebut kafir jenis lagu ni kafir tak apa? Tak empat. Wa ma wajadna, dan tidaklah kami dapati li'aksarihim, kebanyakan mereka ni memegang janji-janji, min ahdin, memegang janji-janji. Wa in tu mana wa inna, takhfif, maksudnya sesungguhnya. Tapi bila wajadna ni duduk sebelum dia tak ada terjemah sesungguhnya. Terjemah apa, tak boleh jadi inna, dia jadi in, pendek. Jadi tanpa syaddah. Dan sungguh kami mendapati wa in wajadna, kebanyakan mereka ni aksarahum la fasiqin, orang-orang yang fasik. Fasik kafir kat sini. Ada dalam Facebook dan ni ada 3 hari waktu Jahid buat apa tu, seminar akidah. Seminar akidah 3 hari je kita. Anda pun isi dan tahu kita tak ada tengok Facebook. Macam ustaz lah pagi. Ya. Sabtu Safwan ada. Hari kita beritahu kan. Syarah kita ada, lepas tu Norderus ada isu Nur Muhammad. Dekat hotel mana? Hotel mana? Dia ada jalan tu. Hotel mana? Cuma dia hanya bagi Nana suka tu, Nana share dalam tu lah ni. Dulu Nana tak faham kenapa orang suruh baca, orang kaitkan bismillah dengan angka 700. 786. Ini baru faham. Cuba dengar. Jangan marah dulu. Dengar dulu. Lepas tu fikir tak terima tak apa. Isu kenapa? Sebenarnya huruf bismillah ni 19 ya. Tapi kita 700. Dia kata fadilat baca bismillah 700 lebih. Dia kata ikut huruf bismillah, bukan huruf ikut satu tu. Dia ada dia punya sebab tu. Dia kaitkan dengan angka 700 tu. Lepas tu dia ajar kepada orang lain baca lagu tu dengan angka tu. Sebenarnya bismillah, kalau kita sebenarnya bukan masalah bismillah tu. Kan? Sebenarnya ruqyah kalau kita malas. Kan? Kalau dalam riwayat yang dibenarkan ruqyah ni Al-Fatihah, itu tak masalah. Kalau kita rasa nak nikah lagi, bismillah boleh. Bismillah tiup. Bismillah, pendek ya? Bismillah. Lepas tu tiup, minum. Simple je. Tapi bila mengaitkan dengan angka, ni kena hati-hati ya. Bismillah penuh ke bismillah start tu ya Ustaz? Bismillah penuh boleh, bismillah saja boleh. Dengan nama Allah kat tu ya? Boleh.
Bismillah saja boleh, nak penuh boleh, nak pendek boleh. Dengan nama Allah. Simple gitu ya, pendek dia boleh. Tiup. Jangan payung. Ruqyah ni mudah ya. Tu kata tak perlu cari orang lain, kita sendiri boleh buat. Bila kita buat sendiri, bila benda tu jadi, dia menguntungkan akidah kita. Sebab kita yang hajat penuhnya, orang lain tak tahu. Orang lain tak hajat penuhan, kita yang berhajat sangat. Jadi bila kita buat sendiri, lepas tu jadi pula. Dia kesan tauhid, kesan kepada akidah tu. Beza dengan kita suruh orang lain. Sebenarnya Allah tak, bila kita buat sendiri, jadi pula kesan kita dengan Tuhan. Summa ba'athna, kemudian kami utuskan min ba'dihim, dari sesudah mereka, Musa. Ini tajuk Musa pula. Jadi kenapa Allah cerita Musa ni? Ingat balik intipati surah ni 3, iaitu kena sampaikan wahyu Allah dengan penuh kesabaran dan keberanian, dan cara sampai mestilah kekal dalam keadaan mengikut cara wahyu. Lepas tu nombor 3 tu, mana Allah lah yang mencipta segala sesuatu dan mentadbir segala sesuatu, dan padanya lah berhak kita seru. Atau Allah kaitkan cerita Musa ni. Kenapa cerita Musa ni? Sebab Tuhan nak kata kalau kita tanya nak berani macam mana? Macam Musa. Gitu. Macam Nabi Musa. Tengok Musa. Berani macam mana? Berani macam Nabi Musa. Mudah nampak macam ni. Musa datang dengan tanda kudrat kami, bi ayatina. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Wa mala'ih, dan pembesar-pembesarnya. Lalu mereka menzaliminya. Nya ni ayat, balik kepada ayat. Mengingkari, menzalimi kat sini, mengingkari tanda kudrat yang Nabi Musa zahirkan itu. Isi penting tajuk Musa ni kena faham satu kaedah, iaitu sihir tidak boleh mengalahkan sihir. Maksud dia, makna walaupun mereka ni ahli sihir, mereka ada kepahaman. Sebab tu mereka bila tengok Musa boleh makan, boleh telan ular-ular mereka, mereka kata ini bukan sihir, ini mukjizat. Sebab sihir tidak boleh mengalahkan sihir. Ahli sihir tu dia tahu, kalau betul Musa dan ahli sihir juga, dia telah makan ular kita. Bila dia boleh makan ular kita, dia bukan sihir, dia mukjizat. Jadi apa keuntungan pada makna ni? Kita ni duk suka kita ni kena sihir, pergi cari Tok Chang. Kita kena sihir, cari orang sihir untuk menghilangkan sihir kita. Kena tipu. Sebab apa kaedah? Sihir tidak boleh mengalahkan sihir. Jadi sihir mesti dikalahkan metod Quran. Makna kena ada kepahaman, kan? Kepahaman metod hilangkan sihir. Maka ikut cara wahyu Allah. Maka cara wahyu Allah lah, mukjizat lah yang boleh mengalahkan sihir. Bukan mesti orang, metod mesti betul. Bukan mesti orang, metod tu mesti betul. Kalau tak pakai orang yang kita kendaki, tapi metod kita buat sendiri dengan metod betul, maka boleh hilang juga. Metod tu mengaji Quran, tahu metod. Kita kenal metod sihir lagu mana, metod bukan sihir lagu mana. Kena sungguh-sungguh. Lepas tu baru kita boleh usaha. Ada guna ayat putih Ustaz, metod. Ha? Metod, cara tak? Metod dia. Kaedah Arab dah. Kaifiat bahasa Arab pula tak? Tukarlah pula tak?
Ada orang tak pegang meter. Ada. Ada kelas kelas orang merah. Sok betul-betul gapo dia. Mujur dia tanya. Kita terbiasa dia. Kaedah. Fanzur, maka perhatikanlah kaifa bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kerosakan. Kenapa dia kata lagu tu? Kalau dia ni orang yang tak ada kena racun, mana racun-racun apa tu, racun-racun kepahaman punah, rasa dia tolak tak Musa? Tak tolak. Sebab dia ada hak tak betul dia tu. Hak tak betul dia tu, sebab dia ada tak betul dia lah, dia tolak hak betul. Kalau dia kosong daripada tak betul, ataupun dia ada hak tak betul tapi dia tak kuat, tak gagah, dia macam nak tak selesai, tu mudah. Tapi kalau dah pegang kemah ni, hak barang tak betul dia tu, tak boleh. Jadi Allah beritahu kenapa tak boleh terima Musa, sebab muni perosok, ada barang rosok dalam. Wa qala Musa, berkata Musa, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini sesungguhnya aku Rasulun, seorang Rasul min Rabbil Alamin, dari Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Kita dulu bila tengok istilah Rabbil Alamin macam simple je, tapi punya menolak metod lagi, menolak kepahaman wahdatul wujud punya. Wahdatul wujud dia tak boleh terima Rabbil Alamin. Sebab Rabbil Alamin beriktikad ada dua wujud. Wujud Allah sebagai Tuhan, wujud makhluk, wujud al-alam atau selain Allah sebagai makhluk. Tak boleh kita kata satu wujud, mesti dua wujud. Terima satu wujud, wahdatul wujud, tolak Rabbil Alamin. Lepas tu bila kita mengaji Quran ni, ana satu kesimpulan yang sedap sikit. Mana bila terima barang batil, terpaksa tolak wahyu. Dia ada barang wahyu tolak. Kita buat kajian, mana barang yang batil ni tolak wahyu ni, kena cari. Kaedah, kalau terima barang batil, kena tolak semua wahyu. Nak terima apa tu semua wahyu, kena tolak semua batil. Satu batil kita terima, tak tahu datang mana, kita terpaksa tolak semua wahyu. Jadi cara lagu mana supaya jangan tolak semua hak wahyu ni, jangan terima semua batil. Satu metod Basir Ibrahim ni, Dr. Basir Ibrahim buku ni, anda setuju sangat sebab dia menyokong yang ditutup oleh wahyu Allah. Barang-barang hak tajallah yang berkaitan dengan kisah-kisah palsu ni tak patut ada. Buku kecil tu, cerita-cerita yang banyak berlega dalam masyarakat kita, cerita yang melibatkan Nabi tapi berkaitan dengan akidah. Kalau kita percaya akidah, maka benda ni kena gesek, kena buang dalam otak kita. Sayat lagi. Hakikun wajibun. Hakikun wajibun. Wajib atas aku, wajib atas aku untuk berkata tentang Allah kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Wajib aku berkata tentang Allah kecuali kebenaran. Apa alamat kebenaran? Alamat kebenaran adalah ada keterangan. Sebab Allah beritahu barang batil. Barang batil. Hujah dia, ma nazzalallahu biha min sultan. Selalu Allah ulang, barang batil. Kenapa batil? Ma nazzalallahu biha min sultan. Sebab
Sebab tak ada keterangan. Tak ada keterangan, tuan kata batil. Tak ada keterangan, batil. Tak ada tulisan, batil. Nak set otak kita mengaji wahyu ni. Tak ada tulisan, batil. Ada tulisan, benar. Itu simple dulu. Sebab itulah dalam buku Dr. Basir Ibrahim ni dia guna kaedah tu untuk menolak, untuk nak buat kesimpulan satu bentuk kepercayaan ni, dia perlu ikut neraca wahyu. Allah kata apa, Nabi kata apa. Maknanya jangan ganggu wahyu. Terima dia ganggu wahyu dah. Apabila mengganggu wahyu, maka benda tu jadi tertolak. Kalau tak ganggu, tak apa. Masalahnya ganggu. Ganggu qala Allah, qala Rasulullah, kan? Sama ada ganggu makna Quran zahir atau ganggu hadis sahih. Wajib atas Musa saja ke? Tak, wajib atas kita belaka ni. Wajib atas kita belaka ni. Kalau nak berkata tentang Allah, tentang agama Allah ni, mesti ada keterangan. Kalau tak ada keterangan, itu bukan makna al-haqqa, makna batil. Apa alamat kebenaran? Allah kata, qad ji'tukum, sungguhnya aku datang kepada kamu bibayyinatin, dengan bukti. Bukti itulah alamat benda tu benar. Tak ada bukti, tak ada dalil, barang tu palsu. Lepas tu kita, kalau kita mengaji wahyu ni, kadang-kadang orang marah kita kecil lagu tu. Tapi Quran aja kita lagu dah mana? Kita ngaji surah Fatihah, surah Nas, semua. Barang ada bukti benar, tak ada bukti tak benar. Sampai satu siti, ada bukti benar, tak ada bukti tak benar. Ada keterangan benar, tak ada keterangan tak benar. Dari Tuhan kamu, bukan bukti daripada saya sendiri, daripada Tuhan kamu. Kalimah arsala ni dia ada dua maksud. Satu maksud mengutuskan, satu maksud lagi melepaskan. Kat sini mengutuskan ke melepaskan? Diperintah lepaskanlah. Lepaskanlah. Bersamaku Bani Israel. Lepaskanlah bersamaku Bani Israel. Oleh kerana beliau adalah utusan Tuhan seluruh alam, maka wajib atasnya tidak berkata dusta terhadap Allah dan tidak mengatakan selain kata-kata yang benar. Alamat benar adalah ada keterangan. Ada keterangan daripada wahyu Allah. Kerana jika tidak begitu, beliau akan ditimpa dengan hukuman yang segera. Hal ini tentu mengharuskan mereka tunduk dan mengikutinya. Terlebih telah datang kepada mereka bukti dari Allah yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa. Oleh kerananya, mereka harus melaksanakan tujuan daripada risalahnya, iaitu mengikuti dan mengimani serta melepaskan Bani Israel, bangsa yang diberikan kelebihan oleh Allah di atas bangsa yang lain pada zaman itu. Sini ya. Saya ni. Qala, dia berkata, in, jika adalah engkau dapat mendatangkan ayatin, satu tanda. Dapat mendatangkan satu tanda. Tanya ni bukan nak terima, tanda nak menyusahkan. Maka datangkanlahnya fa'ti biha in, jika kunta minas sadiqin, jika adalah engkau golongan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.